A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, para penonton Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua ada semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat dan selalu ataupun sentiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan terlebih lagi kita kembali dalam medan ilmu, dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kita akan sama-sama bicarakan para penonton satu tajuk dalam bab akhlak, iaitu lawak dua makna. Lawak dua makna ataupun dalam bahasa orang kampung den lah, double meaning, lebih kurang begitulah. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama bicarakan, kita kupas dengan panjang lebar pada pagi ini bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Jauh salam ni. Lama tak jumpa. Rasa teruja ini bersama dengan Ustaz dan para penonton. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz untuk perbincangan kita hari ini. Sekali lagi saya ulang sebut dalam topik akhlak, lawak dua makna. Sebagaimana biasa, anda juga boleh ikuti dan juga tonton siaran pada hari ini secara HD di www.tonton.com.my, dan anda juga boleh ikuti kami menerusi Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, dan juga tonton di TV3, dan juga lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal menonton sehingga ke hujung siaran kita insya-Allah. Baik, bila sebut lawak dua makna ni para penonton, kita mungkin biasa dengar Fadil Ustaz, tapi secara rumusan awal ataupun khulasahnya, apakah yang kita nak bicarakan dengan tajuk kita lawak dua makna ni? Mungkin sedikit pencerahan kepada para penonton Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Dai Anas, bisnis dan penonton yang dirahmati sekalian, pertama-tama kalinya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT pada pagi yang mulia ini dapat kita berhimpun dan berkumpul dalam program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah SWT, dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang lawak ni, sebenarnya kalau kita ambil yang asal ni, sebenarnya lawak ni adalah satu perkara yang menyeronokkan diri kita dan mengembirakan diri kita, dan sebenarnya tiada larangan dalam Islam, dan ia dihukumkan sebagai hukum yang harus lagi mana kita tidak melampaui batas, mana batasan agama. Oleh sebab itu, kalau kita lihat yang kita nak bincangkan iaitu berkaitan dengan lawak ini, kalau kita tengok orang Melayu kita memang kaya dengan apa? Dengan teknik berkomunikasi. Orang Melayu kita. Orang Melayu kita. Okey, sebab itu ada yang disebut simpulan bahasa. Sebab peribahasa, perumpamaan bidalan. Contohnya apa? Bagai aur dengan tebing. Okey, ada udang di sebalik batu. Ataupun disebut sebagai apa? Seperti isi dengan kuku. Nampak sangat hampir. Itu disebut sebagai apa? Simpulan bahasa. Dan ada juga disebut sebagai bahasa kiasan. Bahasa kiasan ni iaitu apa? Yang disebut sebagai satu makna yang tersirat dan tersembunyi. Itu boleh juga lah yang dikatakan bahasa kiasan itu yang diartikan sekarang ini sebagai double meaning. Maknanya ada dua makna. Okey. Contohnya apa? Contohnya engkau laksana bulan. Padahal muka biasa-biasa je. Tapi oleh kerana dia girlfriend kita, kita engkau laksana bulan. Indah sangatlah tu. Bunga hati. Bunga hati. Ini orang Melayu hebat. Dan begitu juga kita tengok, okey, garang seperti harimau. Bukan harimau, harimau selatan. Dia ada tambah lagi.
memang gagang berbenar lah tu. Okey. Kalau apa sinar seperti permata, itu yang dikatakan bab berkaitan dengan apa? Bab berkaitan dengan bahasa kiasan. Ini hebat Tujuannya apa? Untuk mengindahkan, untuk menghalusi ataupun mana peradaban bahasa yang sangat tinggi. Itu tujuannya. Baik. Dalam menggunakan bahasa kiasan ini, sama ada yang bertutur, satu. Dan yang mendengar pertuturan tersebut ada dua perkara. Ini kita kena faham, mana ini konsep asal, iaitu apa juga bahasa, perkataan, isyarat, perbuatan yang digunakan mengandungi makna yang baik, indah, bagus, mulia, adalah dibenarkan dan digalakkan dalam Islam dan hukumnya adalah harus. Okey, bagi yang berkata-kata dan mendengar kata-kata. Dan perkara yang kedua, apa juga bahasa, perkataan, isyarat, perbuatan yang mengandungi makna yang buruk, keji, lucah, menjijikkan, menyakiti adalah ditegah dan dibenci dalam Islam, maka hukumnya haram lagi berdosa. Dua perkara kita kena faham. Sebab itu terjadinya bahasa kiasan ataupun kita sebut dalam tajuk kita bagi dia itu double meaning, ada beberapa perkara. Pertama, dia menggunakan bahasa itu untuk tujuan melawak dan bergurau. Contoh saya sebut, kita sebut terung, nasi lemak, kari pap, pisang, lagi apa, timun, betik. Sebenarnya itu nama rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita makan, dan rezeki itu sangat mulia. Nama sebut Allah bagi Tapi apabila perkara tersebut disalahartikan, maka bila kita sebut hal berkaitan, maka digambarkan iaitu perkara-perkara yang lucah. Negatif negatif lah. Jadi akhirnya kita tengok apa? Contohnya kami di Johor kan, kita ada rewang kerja kahwin tu. Waktu itulah masing-masing macam kilat sabung menyabung, petir sabung mana apa, bercerita bab berkaitan. Macam-macam istilah betik ni, istilah apa ni, macam-macam disebut dalam tu. Sebab memang tujuannya untuk bercakap benda yang lucah, yang tak baik. Satu. Dan yang kedua, kadang-kadang kita tengok double meaning datang terjadi macam mana? Kesilapan pendengar untuk menilai ataupun memahami perkataan. Dia berprasangka. Contohlah, kita bawa ke office kita, kat belakang rumah kita ada pisang. Saya bawa pisang. Hari Jumaat, kita bawa pisang pergi office. Panggil budak office, main makan pisang. Main. Ini pisang saya ni. Pisang saya ni. Saya tanam kat dekat rumah pisang saya. Ada pula di antara staf kita, wah Ustaz, pisang terbaik Ustaz. Jumaat pisang. Pisang tu pun disalahartikan. Nampak ini yang kita bincangkan ni. Ini perkara ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, macam mana terjadi perkara ini, iaitu perbezaan dialek. Dialek kan. Okey, contohnya tadi macam tu kan. Macam orang Terengganu semua banyak G kan. Makan ikan apa semua kan. Seorang guru mengajar di Johor, okey. Bila dia sebut saya nak tekankan benda ini, akan sebut saya tekankan di sini. Jadi murid semua ketawa. Kenapa murid ketawa? Sebab perbezaan tu. Dan begitu juga apabila orang Johor datang ke Terengganu, bila disebut, bila kita orang Johor menguap ni, kita akan cakap sangap. Tapi istilah di Terengganu tu sangap tu jadi apa? Jadi istilah yang konotasi yang berbeza. Yang berbeza. Ini disebut double meaning juga kita sebut kan. Saya baru tahu hari ni Ustaz. Betul betul. Apa kata dengan dia boleh tekankan satu dengan apa? Pasal nak tekankan dia tekankan. Okey. Sangap tu mana? Kalau orang Terengganu juga kau sangap, jangan cakap macam tu. Kita sangat menguap. Okey, baik. Yang keempat, kadang-kadang dia menjadi budaya bahasa pertuturan harian, bahasa mereka lah. Maaf orang utara ini aku duk cerita semua marah orang ni utara kan. Kadang-kadang saya sebut ini contoh benda contoh. Jangan sentak jangan apa. Kadang-kadang dia cakap okey, dia kalau penat dia cakap penat apa? Penat mah. Macam tu lah. Satu hari penat mah macam tu kan. Laju nak mah macam tu lah. Okey. Jadi dia membawa erti yang ni, padahal dia laju sangat, tapi sebab macam tu. Ada dia pergi satu tempat makan ini nak sebut apa boleh sebut ke? Contoh kan, ini mi apa kan, kenapa perkara binatang tu, ini kan makanan. Jadi benda tu bukan kesilapan, tapi maknanya membawa arti yang kita tengok macam pelik dan dua-dua ni. Itu satu. Dan satu lagi yang akhir, iaitu apa, kenapa terjadi hal ini, iaitu kita sangat berhalusan dengan bahasa. Berhalusan dengan bahasa sehingga apa, sehingga kita menukarkan bahasa yang asal kepada sandaran bahasa yang lain. Contohnya apa, anak-anak kita
Kita tak cakap kemaluan anak kita, kita cakap bebet. Akhirnya perkataan bebet tu dia gunakan sampai ketua, sampai generasi, sampai sekarang. Bila dengar bebet dia dia trigger. Terbayang apa benda ni kan. Padahal memang burung pun, tapi burung tu digunakan pada benda yang lain. Ini hal berkaitan dengan apa? Dengan lawak dua makna. Yang asasnya ingat, setiap apa juga bahasa yang kita gunakan dan perkataan yang kita gunakan, isyarat atau perbuatan yang kita gunakan, selagi mana ia mengandungi makna yang baik, indah, bagus, mulia, maka dibenarkan. Tapi andainya sebaliknya, maka ditegah dalam Islam. Wallahu alam. Dan Ustaz, bila kita sebut tentang lawak dua makna, dan Ustaz ada bagi beberapa contoh berdasarkan tempat, situasi, keadaan dan sebagainya. Adakah itu berpunca daripada pemikiran segelintir daripada kita yang telah diracuni dengan perkara-perkara yang negatif yang mengakibatkan berlakunya perkara-perkara sedemikian? Gambaran itu insya-Allah kita akan bicarakan selepas ini perinciannya Ustaz. Kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا موزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazran Abdullah untuk topik akhlak lawak dua makna. Dan tadi kita ada bicarakan beberapa isu ataupun contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Cumanya kita perlukan sedikit perincian Ustaz. Adakah apa yang Ustaz contohkan tadi, semua benda nak dibawa sebagai konotasi negatif tu adalah satu tanda bukti bahawa pemikiran segelintir rakyat kita ataupun masyarakat kita, pada tak semua tapi segelintir, telah diracuni dengan benda-benda yang negatif sehingga mengakibatkan semua benda yang Ustaz sebut tadi berlaku kepada mereka dalam kehidupan. Sedikit pencerahan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benda ni berlaku berkaitan dengan double meaning ni atau dua pengertian ni. Kalau kita lihat, sebenarnya dia boleh jadi mulia, dia menjadi buruk. Tak ada masalah pun. Pasal kita ada bahasa kiasan yang cantik tadi sebutkan, indah, laksana bulan, apa semua kita sebut dah. Tapi apabila jadi negatif, sebab apa? Pertama yang saya lihat iaitu apa? Daripada dasar pendidikan kita. Betul. Dasar pendidikan kita maknanya kita ni mendidik anak kita macam mana? Sebab kalau kita tengok anak-anak kita ni dia macam sponge tak? Maknanya apa juga yang ada pada dia absorb, dia akan terima, menyerap. Katakan air sabun, kita serap dekat tu, dia akan keluar air sabun. Mana kalau air putih lah sebenarnya. Pasal span tu sifat dia menyerap. Okey. Dan begitu juga apabila benda ini terbiasa, terbiasa dalam keluarga, kan, menyebut hal-hal yang kadang-kadang kita tengok, berbet dia lah, itulah ini istilah-istilah kita gunakan. Jadi makna anak dia dengar, akhirnya dia akan jadi. Sebab itu dulu kalau kita tengok, kita pelik tau orang tua ni, dia kerja kita tengok asyik mencarut dia. Maaf ni orang Johor mencarut dia. Kerja tak tentu arah betul lah orang tua ni, tak ada macam adabnya kurang, asyik bercakap benda tak betul kan. Itu kita tengok tau orang dulu kan. Ini benar, orang dulu ni kan biasa kita hidup bermasyarakat ni. Khusus dekat kerja kahwin, rewang kan ni. Tapi akhirnya bila kita sampai umur bukan tua, remaja lanjut usia ni,
geng-geng kita pun sama juga cerita buat hal demikian. Ada tak ada, kita dah rasa kita pun nyambut juga. Iaitu pertama, hal ni berkaitan berlakunya kerana apa? Kerana cara kita berfikir tu apa, pernah dididik pada asal begitu. Satu. Dan yang kedua, terbiasa. Bila ada duduk ramai-ramai je, mulalah. Dia dah biasa. Kalau tak jadi tepu lah, macam tak ada apa-apa. Okey. Dan yang ketiga iaitu apa? Sebenarnya perkara tersebut adalah apa? Tujuan mereka tu nak berhibur, nak berseronok. Cerita pasal sepatu bunga dia tak jadi. Kita cerita pasal apa? Pasal buat rumah dia tak jadi. Dia nak syok. Bila masuk hal demikian, wow. Ada yang sambut. Ada yang sambut. Itu macam kilat sambung menyambung tu. Mana ada. Yang duduk jauh pun terus dekat lah. Betul lah. Pindah cawan kopi tu. Sebab merasakan satu keseronokan apabila ia berbicara dua bahasa, dua makna atau double meaning. Kerana apa? Kerana kadang-kadang perkara itulah yang menjadi asas sebahagian kehidupan kita khususnya dalam masyarakat kita. Betul, kita tak nak normalisasi lah sebenarnya. Betul. Kita nak ubah ataupun biasakan yang betul dan kita nak betulkan yang biasa. Ustaz, kita ada soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita untuk kita raikan pada pagi ini. Hana Wanci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah syariat dan hukum apabila berlawak atau bergurau senda? Dan yang kedua, bolehkah melawak dengan sindiran untuk menarik dan mengajak kepada kebaikan agar tidak menyentuh perasaan orang lain? Ustaz, dua soalan daripada sahabat kita Hana Wanci di Facebook. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab berkaitan dengan disebut hukum, apakah syarat dan hukum apabila berlawak? Kalau kita tengok definisi lawak ni ada dua makna. Pertama, berjenaka yang dengan menyebut perkataan yang lucu serta mengandung maksud yang tersirat dan tersembunyi. Dia juga di sebelah ni dikenali sebagai iaitu lawak double meaning atau dua makna lah. Okey. Untuk dalam menggunakan lawak dua makna ni ada dua. Pertama, kita kena ingat, saya sebut tadi, apa juga bahasa, perkataan, isyarat ni bahasa juga tahu, atau perbuatan yang digunakan mengandungi makna ataupun maksud yang baik, indah, bagus, mulia, adalah dibenarkan dalam Islam, dan ini disebut sebagai hukumnya harus boleh, tak ada masalah. Itu dia punya ada syarat dia. Dan yang kedua, syarat yang tak boleh itu apabila kita gunakan bahasa, perkataan, lisan kita ataupun isyarat, perbuatan yang mengandungi perkara-perkara yang keji, buruk, lucah, menjijikkan, menyakiti, membuka aib orang, melampaui batas, adalah ditegah dan dibenci dalam Islam dan hukumnya haram lagi berdosa. Oleh sebab itu, kalau kita tengok, melawak dengan sindiran adalah diharuskan bagi tujuan mendidik, dan bukan tujuan untuk apa? Mengaibkan mana-mana pihak. Jadi kita kena faham lah. Tak ada masalah pun. Tapi kadang-kadang kita tidak bersindir. Macam kan dalam pepatah Melayu kata apa? Marah menantu, sindir. Pukul anak sini menantu. Pukul anak sini menantu. Silap betul lah. Pasal belum ada menantu macam ni sebenarnya. Okey. Maknanya pukul anak sini menantu. Maknanya nak sebut iaitu apa? Halusnya bahasa kita untuk mendidik menantu kita tu sebab apa? Kita marah anak kita. Itu terbaik. Tapi andainya dengan tujuan menghina, maka waktu itu dilarang dan ditegah dalam Islam. Kerana apa? Hina ni dia tidak membawa arti yang baik, dan hina ini tidak membawa kesan yang baik, dan hina ini dia tidak akan bawa natijah yang baik. Sebab apa? Dia akan lebih memburukkan keadaan, dan di situlah ada kebencian, dan perkara itu sebenarnya akan jadi buruk dalam khususnya rumah tangga. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan ada sedikit Ustaz, saya teringatlah di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pernah sebut kiasan, mungkin kita jarang dengar, tapi ini menarik Ustaz, dan jangan terasa lah bila kita sebut ni kan. Ada satu peribahasa, iaitu dia kata bunga yang layu tidak diseri oleh kumbang. Ni hebatnya orang dulu punya kata-kata. Bermaksud bunga yang layu tidak diseri oleh kumbang ni membawa maksud perawan tua tidak dipinang orang. Jadi dia nak gambarkan itu. Betul. Jadi dia nak suruh segeralah menikah, kalau ada jodoh kan, segerakan. Tapi sebab apa? Sebab perawan
kawan yang tua tidak akan dipinang orang. Seperti kata pepatah, bunga yang layu tidak diseri oleh kumbang. Jadi kalau kita dengar tu, okey, lembutlah sikit kan. Betul. Kalau bahasa kita straight sekarang ni mungkin kahau sikit lah kan, kasar sikit kan. Jadi mungkin sedikit penjelasan daripada Ustaz betapa hebatnya seni bahasa tu, Ustaz. Sebab itu bila kita bincangkan awal tadi, tujuan dia adalah untuk mengindahkan dan menghalusi penggunaan bahasa tersebut. Sebab itu orang dulu kalau bercakap memang cukup berlapik, dan dia menggunakan double meaning kerana apa? Kerana supaya manusia itu berfikir dan supaya perkataan itu tidak tajam dan supaya perkataan itu tidak apa menyakiti. Sebab itu macam tadi sebutlah, dia boleh dia cakap ini under tu. Maaf cakap ini sebut kan under tu. Ini bahasa sekarang lah. Kan sentak tu. Sebenarnya kita kena faham tau, bukan dia tak nak, siapa yang tak nak kahwin. Yang nak kahwin pun nak kahwin lagi. Contoh cakap makna itu. Tapi jodoh belum ada. Nak cakap macam mana? Kau nak terbalik, nak banting diri, nak nyaris hentak-hentak kaki. Tapi bila mana jodoh belum ada, memang boleh kena doa, kena minta kepada Allah, usaha dan baik kan. Tapi belum ada. Sebab itu orang dulu dia tak akan cakap benda tu, sebab dia dah susah, dia dah maknanya belum dapat lagi. Yang kau gunakan bahasa tu jadi terasa lah. Jadi dah disebut tadi apa? Bahasa tadi disebut itu, iaitu bunga yang layu tidak diseri oleh kumbang. Bunga yang kumbang layu pun tak hinggap lah kata. Bukan kumbang tu tak hinggap, makna banyak lagi bunga yang segar tu masalah juga tu. Jadi orang-orang yang belum dapat jodoh, doalah. Takkanlah kita doa minta jodoh setahun tu Allah tak bagi, insya-Allah Allah akan bagi. Itu Allah Allahu akbar. Baik, kita nak raikan lagi Ustaz soalan yang berikutnya dengan izin Ustaz di Facebook. Baik, Laila de la Rosa, nama Sepanyol ni. Baik, apakah terdapat adab-adab ketika membuat lawak ataupun jenaka di dalam Islam? Apakah pula kategori lawak yang sememangnya lawak atau bersifat jenaka sehinggalah lawak yang mengandungi makna atau mempunyai unsur yang kurang senang untuk didengar? Mohon perkongsian. Terima kasih Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Laila de Rosa. Okey, adab ni dalam melawak ni dia memang ada. Sebab itu kalau kita lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi dah menyebut ada 6 etika yang perlu dipatuhi untuk seorang itu berlawak. Pertama kalau kita tengok iaitu dia menyebut tidak menggunakan perkataan yang bohong sebagai alat untuk manusia tertawa. Ini kena faham. Perkara pertama, nak melawak tapi jangan berbohong. Berbohong ni maksudnya apa? Dia banyak cerita-cerita rekaan yang benda yang tak betul. Jadi jangan sebab kita nak ketawakan orang, kita cerita benda yang bohong lah. Satu. Yang kedua, tidak mengandungi penghinaan terhadap orang lain. Nak melawak tapi jangan menghina orang lain. Menghina orang lain ni daripada segi perkataan, daripada segi perbuatan. Orang tu dengkut, lepas tu dia dengkut dengan lagi. Faham tak maksudnya? Jadi dia tunjukkan itu perbuatan atau memberi isyarat-isyarat yang tertentu. Ini tak boleh lah. Dan yang ketiga syarat iaitu apa? Melawak ni yang tidak boleh menakutkan orang lain. Menakutkan orang lain. Ya Allah. Prank lah satu hal. Lepas tu kalau kita tengok penjual ubat ni satu hal, penjual ubat kan. Dia menakutkan kita. Awak saya tengok tak banyak awak macam ni. Ini tak lama ni. Makanlah ubat saya. Tiba-tiba je. Dia menakut-nakutkan asyik menakutkan orang je. Kalau kita tengok kerja dia menakutkan orang. Macam kita dah jumpa doktor ni satu hal doktor. Kau dapat jumpa kat aku kau tu macam ni terperanjat lah, semua sakit ada lah. Maknanya kita disebut iaitu kalau nak melawak pun jangan sampai melawak tu menakutkan orang. Pernah satu ketika Nabi menegah seorang tu melawak, dia busa panas tu taruh kat ni. Padahal melawak pun acah lah. Ada acah tu. Tak boleh. Itu haram hukumnya. Okey. Dan begitu juga jangan melawak di tempat yang serius dan jangan juga tempat serius tu untuk kita melawak. Makna ini saya nak tegur juga. Hal berkaitan dengan apa? Betul Dr. Yusuf Qaradawi. Jangan kita melawak pada tempat yang serius. Contohnya dekat kematian, majlis kematian kan. Lepas tu dekat kubur. Dekat kubur tu orang kebumikan dalam keadaan keluarga berduka cita. Engkau ketawa kah satu hal. Kedua, dia jumpa kawan-kawan dia lama tak jumpa, dah jadi macam jejak kasih pula kat situ. Begini. Dia tak hormati orang yang sedang dikebumikan. Ini kita nampak. Sebab tu tak boleh kita nak melawak tak tentu arah ni sampai tempat yang serius pun kita nak melawak. Dan tempat yang kalau kita tempat yang melawak kita serius pula. Dah ketawa kita pula jadi jadi apa kan? Nampak kredibiliti tu. Nampak macam hebat sangatlah kau aja kan. Macam uluk-uluk bagus je kan. Tak boleh juga. Maknanya kita kena faham. Itu perkara yang keempat. Yang kelima, ingat syarat dia hendaklah melawak sekadar perlu dan tidak berlebihan. Betul. Benda-benda yang ni memang orang suka gembira ketawa,
taklah sampai maknanya sampai berlebih-lebihan. Jadi bila berlebihan kita akan lupa daratan, dan waktu itulah maknanya kita akan cakap melampaui batas. Dan yang terakhir iaitu apa? Tidak boleh melawak itu memainkan iaitu apa? Disebut sebagai mempermainkan syiar agama. Betul. Ini kadang-kadang banyak orang melawak pasal agama. Oh, hukum. Salah satu contoh salah contoh. Saya sebenarnya baru balik haji, alhamdulillah. Saya memang tak tinggal solat, alhamdulillah. Tapi subuh je lah. Benda tu tak perlu kau cerita pun. Betul. Tapi nak jadikan ketawa tu, saya memang tak pernah tinggal solat, tapi subuh je lah, maklumlah. Dimaklumkan kita seolah-olah subuh tu dia tak ada nilai. Jadi benda ni kita kena jaga. Ada 6 syarat yang penting. Baik, dan seterusnya apa yang disebut iaitu bab berkaitan dengan lawak yang tak dibenarkan. Saya dah sebut dah berkali-kali iaitu apa? Bila mana kita nak berjenaka ke, nak bergurau ke, nak bersenda ke, hingga iaitu kita gunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, isyarat yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, yang boleh membawa kepada makna-makna yang buruk, jijik, kesat, menghina, lucah, maka itu diharamkan dalam Islam. Dan siapa yang buat hal demikian, dia berdosa, dan minta ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, kerana mereka itu disebut orang yang telah melampaui batas. Allahu Akbar. Baik. Dan bila dalam bab gurauan para penonton, dan bila kita sebut gurau ni, ia adalah satu benda yang dah sebati dengan masyarakat kita. Orang kata seperti rempah yang kalau tak ada rempah ratus ni macam tak sedap. Tak sedap. Jadi betul. cuma ada setengah orang dia gagal memahami benda itu. Mungkin dia orang luar dan sebagainya. Mungkin sedikit nasihat pada Ustaz. Selepas ini saat kita nak rehat seketika, terus kekal bersama Taira Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih atas tontonan anda untuk siaran kita pada hari ini dengan topik akhlak lawak dua makna, dan kita bawakan bintang ilmuwan. Masih lagi kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Baik Ustaz, dalam konteks suami isteri itu utamanya, orang kata kalau nak bertambah kemesraan kecintaan tu kena ta'aruf tu kena lebih sikit. Betul. Terkadang bila jadi masalah ni, kadang-kadang suami buat jenaka, isteri buat jenaka, dan jenaka itu gagal difahami dengan baik. Contoh kan, orang utara kahwin dengan orang yang bukan utara. Kan dia kata, ni awak masuk menatang Pak Adar ni. Ni lauk menatang Pak Adar ni kan. Contoh. Betul. Jadi perkataan-perkataan yang dia anggap macam binatang ni bukan binatang, ni rezeki makanan, contoh saya sebut tadi kan. Jadi gagal difahami dengan baik, dan akhirnya berlaku pergaduhan dan perselisihan dan sebagainya. Mungkin sedikit advice ataupun nasihat kepada Ustaz. Sebab itu dalam Islam, perkara yang pertama, Nabi SAW menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah bercakap benda-benda yang baik ataupun diam. Itu asas, itu asas. Okey. Macam tadi dah. Nak kata kan, tak menatapak kan. Kita kalau kita jauh tu, lah, kok makanan dia kata binatang. Terperanjat lah, betul kan? Betul kan? Akhirnya kita rasa, kasarnya bini aku ni. Tak kerti cakap baik-baik ke kan? Padahal itu percakapan yang biasa. Sebab dia background dia macam tu, memang cakap macam tu. Sebab itu pertama, kita ni, jangan tengok orang, kita nak bercakap tu sebenarnya kita kena pilih perkataan-perkataan yang baik. Kalau Nabi SAW didengar, kalau kita tengok dalam sirah Nabi ni bila bercakap, maka seolah-olah iaitu apa, para sahabat ni memetik buah-buah yang ranum dari mulut Nabi. Maknanya sebelum bercakap tu kita tahu apa perkataan yang baik. Pemilihan kata. Pemilihan kata tu kita kena benda yang betul lah, benda yang tepat. Contohnya rezeki. Benda ni betul. Namanya nasi lemak. Namanya telur goreng. Tak payah kita gunakan kita punya ni. Kena bahasa Malaysia lah, bahasa Malaysia. Jangan bahasa tempatan. Sebab kalau bahasa tempatan, kita punya suami ataupun kita punya pasangan kita faham tak apa. Takut dia tak faham. Bila tak faham, dia akan mula rasa. Hafsah kasar sangat ni Hafsah. Patutlah dia kasar. Mak dia pun kasar gini. Dan akhirnya berlibat sampai apa? Sampai mak mentua. Oleh itu, kita kena jagalah. Pertama, muliakan pada lisan.
Lepas tu berfikir untuk sebelum berkata-kata dan pilih perkataan yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi satu harmoni dan kegembiraan dalam rumah tangga. Wallahualam. Dan jangan terlalu serius sangat kadang-kadang kan. Orang kata apa, hidup rumah tangga ni dia jangan serius sangat. Orang kata sedangkan lidah lagi tergigit Ustaz kan. Ini kan pula suami isteri kan. Tapi Ustaz dia gaduh sepanjang masa tu tak. Itu jadi masalah. Jadi maknanya kena masuk kelas komunikasi lagi lah tu. Betul. Baik. Berikutnya Ustaz, kita ada soalan lagi daripada sahabat kita di Facebook Mar WKN. Saya ingin bertanya Ustaz, dalam situasi yang bagaimana lawak dua makna ini sesuai untuk digunakan? Dan Ustaz, bolehkah kita buat lawak dengan berkata masih hidup lagi engkau ya, ingat dah mati, contoh jadi kerana mungkin dah lama tak bertemu dan sebagainya, kerana selalu juga saya dengar Ustaz. Dan bagaimana untuk membezakan lawak teguran dan lawak sindiran agar tidak disalah erti, kerana ada yang mudah terasa kecil hati dan akhirnya jadi permusuhan. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Menarik soalannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mar WKN, betul ni Mar. Kita memang dah biasalah kalau orang cakap tu ada satu negeri tu dia tahu, "Woi, hidup lagi kau." Dia sedap, "Woi, hidup." Hush, sampai ke dada tu macam. Kan? Padahal itulah gurau dia. Lepas tu kalau dia kata kita pergi kedai dia buka kedai. Kalau rasa nak makan-makanlah kan, rasa lapar makanlah. Apa salah jemputlah makan. Dah tak jadi makan lah kita, kan? Lepas tu kita rasa macam nak makan free pula. Ini perkataan itu saya sebut tadi. Sebelum tadi saya dah sebut dah Nabi pesan, kau nak bercakap ni, nak cakap benda yang baik atau kau diam. Sebab kalau kita tak dapat memilih perkataan yang baik, waktu tu kalau kita tengok, kita akan jadi orang yang apa? Orang akan melihat kita rendah akhlak. Dan kalau kita tengok bahasa kita tu, dia bukan membawa kebaikan, dia akan membawa kebencian dan tanda tanya. Kan? Bertanya tau, ini dia ni okey tak okey kan? Sebagainya satu. Dan yang kedua, kita kena faham tau, tak semua orang macam kita cara bergurau dan bercakap. Kan? Jangan kita ikut pelarong kita je, mana ikut kita je. Tak. Kadang-kadang takkan kita nak cakap dengan bapa mentua kita begini, betul, dengan ayah kita begini, mak kita begini. Kita kena ada jaga. Ada adab yang perlu yang kita kena faham dan kita dah dididik. Jangan kita rasa bapa kita tu macam kawan kita. Jangan kita rasa anak kita tu macam apa? Macam bapa kita pula. Jadi maknanya dia berbeza. Sebab itu jangan kita fahami orang tu macam kita dan cara kita bergurau dan kita bercakap. Lain beza. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, disebut berkaitan dengan melawak untuk menegur dan menyindir ni. Okey. Sebenarnya dibolehkan dalam Islam. Kalau kita nak melawak dalam sindiran, kita tengok macam banyak kalau kita tengok peristiwa ulama-ulama Islam ni banyak dulu kalau disebut saya kita baca banyak cerita tentang saya lupa nama tu. Dia akan melawak tapi sebenarnya itu membawa erti yang baik, pengajaran. Sebab itu dalam melawak untuk menegur dan menjini boleh. Yang pertama, niat kerana Allah. Kita niat kerana cerita Abu Nawas kan, kita baca cerita Abu Nawas kan. Macam tu. Pertama, orang ni nak bercakap, nak menasihati orang dengan melawak atau menyindir, maka niat kerana Allah. Sebab niat kerana Allah kita akan jaga perkara-perkara yang betul. Dan yang kedua, naklah dia gunakan bahasa yang baik-baik. Kan? Nak menyindir boleh tapi gunakan bahasa baik-baik. Macam tadilah, maknanya bukan dia kata tu anak dara tu ataupun anda tu, tapi dia pakai apa? Bunga yang diingat kumbang. Bunga yang layu tidak diingat. Bunga layu tidak diingat kumbang. Maknanya kita tengok tu makna bunga yang lama lah, original. Dan yang ketiga iaitu pilih waktu yang baik. Pilih waktu yang baik. Maknanya nak cakap tu, nak menasihat, nak sindir ke, nak bergurau tu, pilih waktu yang baik. Dia ada waktu yang baik. Jangan pula nanti tengah waktu-waktu yang tak bagus kau buat melawak tu pasal. Itu yang kena penyepak tu pasal kan. Okey, dan yang akhir iaitu apa? Cari iaitu tempat yang baik. Sebab tu nak menasihati orang kena cari waktu yang baik dan tempat yang baik. Kerana apa? Kalau kita tak buat 4 perkara ni, kita takut benda yang baik itu bertukar menjadi benda yang tak baik dan bukan benda itu untuk jadi bagus, akhirnya jadi permusuhan. Wallahualam. Allahu akbar. Dan jadikanlah gurauan ataupun kata-kata yang hiburan itu sebagai satu benda yang mendidik sebenarnya. Itu tujuannya bagaimana Ustaz sebut tadi. Dan mudah-mudahan ianya bermanfaatlah untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Baik. Kita ada Ruby Abu Bakar Ustaz di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Apakah ada perbezaan antara melawak dan melatah? Dan bagaimanakah bagi mereka yang melawak hingga membuka aib orang atau keluarga
sehingga memutuskan tali silaturahim yang telah lama terjalin akibat ataupun kesan daripada berlawak yang berlebihan. Mohon Ustaz. Melatah tu saya tarik kat Ustaz tu. Okey, betul. Sedikit pencerahan Ustaz. Baik. Pertama, Ruby Abu Bakar. Okey. Pertama saya sebut bab berkaitan lawak. Lawak ni ada percakapan, perbuatan yang melucukan, disebut menggelikan hati serta menghiburkan jiwa. Itu dia katakan lawak. Yang kedua, melatah. Pasal saya pernah tengok orang melatah, ya Allah. Okey. Melatah ini kalau kita tengok dalam artinya iaitu dia mengeluarkan perkataan dan melakukan satu perbuatan yang disedari apabila dia terperanjat. Dah terperanjat, dia sebutlah. Dan biasanya melatah ni masalah yang besar iaitu apa? Dia akan melatah, akan menyebut perkara-perkara yang ada dalam kain anak Adam. Itu masalah dia. Dia tak cakap proton saga, dia tak cakap mi goreng mamak, tapi dia akan cakap itulah benda-benda yang dalam kain anak Adam. Sebab itu saya ini saya nak sebut orang-orang latah, saya nak nasihatkan sama-sama kita ambil iktibar, ambil faham. Kalau yang latah tu cubalah maknanya slowkan sikit. Sebab saya pernah tanya kenapa awak melatah? Mulanya melatah ni sebenarnya dia bukan satu penyakit. Tiba-tiba lahir memang ada penyakit latah tak? Sebenarnya saya tanya orang melatah tu dia kata mula-mula dibuat-buat akhirnya jadi habit kat dia. Okey, satu. Dan yang kedua, depan mata saya ini pengajaran yang saya nak kongsi sikit bab melatah ni. Dekat Baitul Haram tu bila kita tawaf kan? Waktu tu saya ingat dari waktu tu hujan. Jadi saya ikut satu jamaah Malaysia kat belakang. Belakang perempuan ramai. Satu makcik tu setiap kali kan dia punya lantai dia licin kan. Orang Jawa cakap terpleset atau dia cakap tergelincir. Setiap kali tergelincir dia melatah menyebut perkara-perkara yang ada dalam kain anak Adam. Sedangkan itu dekat Baitullahil Haram tengah tawaf. Ya Allah, nak aku sapak makcik ni sekarang jadi hal pula. Jadi benda nampak tak? Sebab itu saya nak nasihatkan khususnya siapa-siapa yang melatah tolong jaga baik-baik sebab kita takut percakapan tersebut, perbuatan tersebut sampai kat tempat yang mulia pun kita akan jadi hal yang demikian. Jangan marah saya. Ini kita sama-sama maknanya nasihat menasihati antara satu sama lain. Okey. Jadi melawak kita tahu, melatah kita tahu. Jaga yang melatah tu kena jaga. Jangan sampai nanti kita bawa sampai ke Masjid Haram, sampai Masjid Nabawi. Ya Allah, terlanggar kapet jatuh sikit dah bercakap benda-benda tak tentu arah. Ya Allah, sebelah tu ada Nabi, dia itu dalam Masjid Nabi, satu tempat yang dimuliakan. Okey. Dan begitu juga bab berkaitan dengan bergurau senda sampai membuka aib kita kena sampai silaturahim. Memang kita kena jaga jangan sampai kita membuka aib saudara kita. Sebab nak jadi baik akhirnya jadi buruk. Sebab itu peranan dalam hidup beragama ni ada 3. Pertama iaitu apa? Kita ni jangan buka aib orang dan jangan memanjangkan aib orang. Betul. Ini tugasan kita dalam hidup beragama tau. Okey. Kita kena faham benda ni. Yang perkara yang kedua, bila mana orang aibkan kita, orang aibkan kita, apa tugasan kita? Sabar, jangan balas dan makna perbaiki diri dan doa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sentiasalah takut kepada Allah, perlu rahmat Allah. Kerana apa? Kita mulia sebab Allah tutup aib kita. Sebab itu jangan buka aib orang. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi sebut man satra aurata akhi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup keaiban saudara muslimnya, Allah akan tutup keaibannya iaitu sampai ke negeri akhirat. Wa man kashafa auratan akhi al-muslim, sesiapa yang membuka iaitu aku menzahirkan aurat ataupun keaiban saudaranya semuslim, kasyafallahu auratahu, maka Allah akan buka auratnya hatta sehingga walaupun dia menyorok dekat rumah, dia berlindung kat rumah, tapi apabila Allah nak buka aib dia akan terbuka aib dan orang akan tahu. Sebab itu tugasan kita cukuplah aib tu pada kita dan yang kita panjangkan. Dan jangan sekali-kali kita membuka aib walaupun dengan tujuan kita untuk menasihati, untuk melawak atau kita nak buat sindiran yang baik. Wallahualam. Allahu Akbar. Dan hari ini dengan kemajuan teknologi yang ada, dia melawak ataupun sindiran halus ni semakin menular dengan cara viral dan sebagainya. Ini juga perlu kita perincikan Ustaz, supaya tidak menjadi satu normalisasi dosa yang diteruskan dari satu generasi ke satu generasi. Mungkin sedikit penjelasan daripada Ustaz sikit. Baik, bab berkaitan dengan sekarang begitu teknologi dengan kita boleh buat viral dengan satu jari. Ingat tahu, kita ni besok dalam hidup ni sampai hidup kita ke akhirat ada perkara-perkara yang menjadi saksi kepada kita untuk kebaikan dan kejahatan.
besok mulut ni dia tidak akan berkata apa, hanya berkata tidak, tapi anggota tangan kita. Bila mana kalau kita tengok keaiban tu sampai kat kita, ingat baik-baik kita sekarang ni beli telefon sampai 5,000, 6,000. Rupanya 5,000, 6,000 tu boleh jadikan kita masuk neraka. Buat apa? Allah. Ni saya sebut betul. Bila kadang-kadang kita tengok tiap hari perkara-perkara yang buruk datang kepada kita, cukuplah sampai tempat kita dah, kita cukup sampai kita. Jangan kita pula ambil satu button kita send, kita panjangkan, kita forward kan, maka waktu tu kita akan bertanggungjawab dekat apa atas perbuatan kita untuk menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan keburukan, untuk menyebarkan keaiban. Cukup. Sebab apa? Kita dah beli benda tu mahal. Takkanlah benda yang mahal tu untuk membawa kita keburukan. Jadi nak beli neraka 5,000 lebih kan. Beli telefon canggih dapat masuk neraka. Jadi tukar neraka itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Buru rahmat Allah Ta'ala dengan melakukan amalan-amalan yang baik dan tutup amalan-amalan yang buruk. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sebut mengenai handphone ni, maknanya gunakan untuk bawa kita ke syurga, Ustaz. Ya, dengan betul. sebaliknya, Ustaz. Baik, kita ada soalan lagi, Ustaz. Intan Zurina Abdul Razak di Facebook untuk kita raikan, Ustaz. Baik. Jika kita amati filem-filem arahan seniman yang terdahulu, antaranya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, banyak mengandungi unsur nasihat yang tersurat dan tersirat ataupun tersembunyi, tetapi disampaikan dengan cara bersahaja dan santai serta penuh jenaka. Adakah cara sebegini akan lebih sampai kepada khalayak jika difahami maknanya, Ustaz? Terima kasih. Baik, bismillah. Intan Zurina Abdul Razak. Bila awak sebut tentang P. Ramlee, Legenda lah. ya Allah, dia ada kat sini saya. Kan? Ya Allah, Tan Sri P. Ramlee ni orang yang pada saya amat istimewa, dan sehingga apa juga jenaka dan lawak yang diberikan ataupun yang diutarakan, tak pernah orang marah, tak pernah orang sentap, tak pernah orang tak suka. Hatta anak kita tu yang 4 tahun pun dah tengok boleh senyum. Ini satu benda yang hebat tau. Sebab tu saya sebut ini insan istimewa. Kerana apa? Kalau kita diam, kita renung apa juga filem yang dia buat, yang dipaparkan kepada kita, maka waktu tu kalau kita tengok, saya tengok bukan orang lain kan, maknanya saya percaya Tan Sri P. Ramlee insan yang berilmu. Dia sangat ada ilmu. Sebab apa? Kita tengok dia ilmu dan bijak. Kita tengok setiap filem yang dia buat tu, dia study watak. Betul. Contoh Madu 3. Dia study watak tu. Cik Tipah macam mana, Cik Asnah macam mana, satu apa, dari satu yang bini nombor 3 tu siapa, Cik Rohani macam mana. Biasa kita tengok, yang pertama kita tengok, oh Cik Tipah ni memang, kita ni kalau isteri yang pertama kan buat tak indah je kita kan. Ikutlah korang, kita pun macam layan tak layan. Itu dia study tau. Lepas tu sebenarnya dia nak bagi pengajaran. Betul. Ingat isteri pertama. Isteri pertama. Bukan kita 2-3 isteri tak kita cakap. Kadang-kadang dia tak indah kat kita pun. Tapi bila dia isteri nombor 2 memang hang kan. Tapi kita tengok biasa orang kahwin 3, isteri nombor 3 dia memang bijak. Biasa. Nombor 4 dia tak ada. Bila dia sampai buat nombor 4 kan. Dia okey, nombor 3. Kita tengok okey, sebab apa saya sebut dia bijak? Sebab dengan lawak jenaka tersebut dia peka dengan masyarakat, dan maknanya apa? Untuk mengubat penyakit masyarakat. Ada orang kahwin lebih tapi tak tentu arah, lintang bukan sebagainya. Jadi akhirnya tengok aja. Dia kata tuan, kita tengok tuan ni berkahwin yang pandai, tapi dia kata tak cerdik dalam perundangan Islam. Betul juga kan? Kan yang tu. Seniman berjalapur. Benda ni kita tengok hebat. Dia study watak dan dia mencari menyelesaikan penyakit masyarakat. Satu. Dan yang kedua, saya percaya Tan Sri P. Ramlee ni dia buat filem ni niat kerana Allah. Sebab itu dia punya filem dia ada hikmah, dan saya tengok dia ada kesan yang baik. Betul. Kan? Saya kalau kita tengok cerita Rainbow sekali dah tak payah. Tapi cerita ni kita tengok berulang-ulang. Okey. Dan yang ketiga kita tengok, saya percaya juga dia ada untuk tujuan pengajaran, membetulkan, menyedarkan, dan kita tengok memperbaiki kesilapan masyarakat. Itu tujuannya. Sebab itu filem dia hidup sampai sekarang. Filem hidup. Sebab itu kalau kita tengok orang alim, dia meninggalkan 2 perkara. Pertama, dia akan menulis kitab. Kedua, dia akan membuat madrasah atau buat pusat pengajian. Dan saya tengok P. Ramlee ni dia tambah satu lagi, iaitu apa? Dia meninggalkan kitab dia, iaitu kitab layar perak. Maknanya kitab yang ni untuk apa? Filem dia. Supaya apa? Kita dapat pengajaran macam-macam. Itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu apa? Ini adalah satu metod dakwah yang terunggul. Tak ada dakwah tu asyik keras. Tak, maknanya
dia variasi yang baik. Pelbagaian. Dan akhirnya semoga ia menjadi contoh yang baik untuk kita terus berdakwah. Orang berdakwah, dia kena faham bahawa sesungguhnya lawak jenaka itu yang berasas tujuannya untuk memperbaiki diri dan untuk memperbaiki masyarakat. Contohlah Tan Sri P. Sampai sekarang kita boleh dengar, sampai sekarang kita boleh lihat, dan sebenarnya mudah-mudahan Allah berilah keampunan dan keberkatan kebaikan pada Allahyarham Tan Sri P. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan insya-Allah kita akan ikuti sambungannya selepas ini Ustaz. Banyak lagi akan kita bicarakan untuk akhlak lawak dua makna. Terus kekal bersama Taina Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ada satu, banyak, dua, sedikit, tiga, jarang, empat, kadang-kadang. Apakah itu? Jawapannya, Ustaz? Kahwin. Kahwin, betul. Negara beringin berendang Ya, betul. satu mata yang pertama, Ustaz. Baik, itu antara jenaka ataupun selingan yang kita bicarakan tadi berkenaan dengan filem-filem Allahyarham Tan Sri P. dan satu makna yang tersurat dan tersirat yang kita boleh jadikan panduan dalam kehidupan kita cukup luar biasa, kerana Ustaz, kita masih lagi berbicara tentang akhlak lawak dua makna, dan para penonton, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah, dan kita nak tambah sikit Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak ucap terima kasih dulu kepada sahabat-sahabat penonton kita yang sudi menghantarkan soalan dan juga kemusykilan. Teruskan tekan butang kongsi bagi anda yang menonton menerusi FB Live. Mudah-mudahan ramai lagi yang mengambil manfaat dan menonton kita pada pagi ini, Ustaz. Baik, bila kita sebut sindiran secara halus ni, Ustaz, dalam filem tadi lah kita sebut, dia nak maksudkan tu kahwin, tapi kadang-kadang kahwin tu bagi setengah orang dia benda sensitif. Jadi dia gurauan itu dibuat dalam bentuk sindiran. Jadi orang tak terasa lah. Contohnya lagi dia kata, kenapa itik yang belakang tu kejar yang depan? Sebab itik yang belakang tu jantan, yang depan betina. Jadi dalam dunia ni orang yang jantan kejar yang betina. Jadi dia nak bagi tahu kalau tepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Itu mungkin gambaran yang cuba untuk diberikan, tetapi dalam bentuk kiasan seperti itu. Hebatnya keindahan, kehalusan filem-filem yang dipamerkan, Ustaz. Baik, kita nak sambung lagi, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pencerahan berkenaan dengan makanan-makanan yang dijadikan sebagai satu simbol perkara yang negatif. Contohnya bila nak buka nasi lemak, dia nak sandarkan dengan duda lah, teruna lah, janda dan sebagainya. Jadi adakah ini satu benda yang baik, Ustaz, yang boleh dinormalisasikan dalam masyarakat, Ustaz? Sedikit pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu perkara, kalau strategi marketing mungkin okey lah, kan? Sebab dia nak satu nama yang catchy, satu nama yang ini nasi apa? Nasi lemak, katakan apa tadi? Janda berhias, duda terlajak, duda terlajak ke, duda nak kahwin lagi ke. Dia taruh benda-benda yang satu nama yang untuk apa, catchy lah, betul, benda-benda yang boleh itu marketing punya ni lah. Kata menarik pelanggan. Itu satu sudut. Yang kedua, adakah perkara itu kita nak biasakan, nak normalisasikan dalam kehidupan kita? Sebab bila kita datang bawa anak kita, ini apa ni? Ini kedai nasi lemak janda saka. Contoh janda saka kan. Jadi anak kita tahu, wah, kita dengan sendiri meratih kita punya ni generasi kita satu, dan kita jadikan perniagaan yang dia beri nama tu apa, untuk jadikan masyarakat tu jadi apa? Jadi gembira dengan lawak-lawak yang boleh membawa erti, 1000 erti yang apa? Negatif. Yang negatif. Contohnya, ya Allah, kau tahu nasi lemak ni bau dia. Ini nasi lemak janda. Ini bau baru, bau nasi lemak dia. Nampak tak? Betul. Dia cerita satu, 1000 ke belakang. Betul. Wow, ada wow pula yang ni. Jadi akhirnya kalau benda itu dijadikan lawak dan bukan yang dijadikan itu sebagai satu rezeki daripada Allah yang untuk dia jadi hamba Allah yang bersyukur, maka kita hendaklah hindarkan. Tukarlah. Selalu macam apa dia Ana sebut, biasakan dengan benda yang baik, iaitu apa? Perbaiki benda apa sebut? Betulkan yang biasa, biasakan yang baik. Betul. Benda tu yang perlu kita ubah. Bukan tak boleh gunakan nama-nama yang hal demikian.
Cuma kita takut hal demikian itu disalahertikan oleh pelanggan atau disalahertikan oleh orang yang ni dan menjadi prasangka. Sebenarnya memang betul katakan saya seorang janda, memang saya cakap nasi janda salah saya. Tak salah. Bagus. Tapi jangan sampai maknanya hal demikian boleh merosakkan cara pemikiran masyarakat. Betul. Sebab itu masyarakat ni kena betulkan pemikiran. Bila betulkan pemikiran, iaitu pemikiran yang betul, dia akan betul tindakan. Bagaimana membetulkan pemikiran? Banyaklah duduk di dalam majlis ilmu. InsyaAllah maka fikiran kita akan jadi betul. Wallahualam. Betul. Dia duduk dalam majlis ilmu ni, dia keberkatan tu ada. Ya, betul. Baik, contohnya kita duduk dalam Tajalah Ustaz, banyak ilmu kita dapat, terutamanya pada hari ini. Amin. Kita berbicara tentang lawak dua makna. Dan para penonton, kita raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita, Mazni Hasan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah hukumnya jika kita melawak atau bergurau dengan pasangan dengan memberi gelaran yang tidak sepatutnya, tetapi pasangan berkenaan tidak berkecil hati pun? Ustaz, cuma gurauan tu mungkin macam sensitif ataupun ada makna yang lain, tetapi pasangan tu tak rasa apa-apa. Mungkin sedikit Ustaz. Baik. Piramli pun dah sebut lah kan. Dah tua. Dah tua. Macam kita tengoklah, kita tanya Pak Haji, Mak Haji mana? Mak Haji engkau? Si tua tu ada dekat rumah. Lepas tu kita pergi, Pak Haji tak balik lagi. Si tua tu pun dah reti balik. Nanti lepas asar boleh balik. Makna gelaran-gelaran. Sungguh pun gelaran si tua bangka tu kan. Maka benda tu sebenarnya boleh menggurui sakit hati, tapi oleh kerana dia rasa benda tu dah lali, dah biasa, dia tak jadi hukum pun. Maknanya hukum biasalah. Macam kita cakap, bini kita kan garang, kita cakap ini memang sifat harimau selatan. Singa ke apa kan, harimau selatan kita kan. Tapi pada dia, bila waktu dia mood dia baik, dia tak masalah. Okey, awak kan. Tapi bila betul-betul dia jadi harimau selatan, kau jangan sebut. Itu cari gaduh. Maknanya sebab itu saya sebut, nak melawak tu kena tempatnya, kena waktunya, gunakan bahasa yang baik-baik. Kena perhati betul-betul. Betul. Kena buat R&D tu, Research and Development. Bila dia keluar dari bilik tu muka singa, jangan bagi dia singa, bagi dia kucing kan. Tapi bila dia jadi kucing, kita boleh bagi dia, kau ni ada harimau selatan. Boleh. Baik, itulah keindahan dalam kehidupan, terutamanya berumah tangga. Orang kata apa, asam garam kehidupan rumah bergurau tangga, lah, kena bergurau. Itu menjadi orang kata apa, rempah ataupun rencam dalam kehidupan. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Mas Niza untuk soalan yang berikutnya. Soalannya Ustaz, adakah jatuh talak, ni masalah isu talak ni Ustaz, adakah jatuh talak atau cerai jika sang suami melawak dengan cara sindiran menggunakan kata sindiran, contohnya, abang akan cerai jika, sebagai teguran supaya isterinya sedar akan kesilapannya Ustaz. Jadi gurauan yang menggunakan istilah yang membawa kepada konotasi perceraian yang diuncapkan Ustaz. Baik. Dia ada betul Mas Aniza, ada perkara-perkara Islam yang tak boleh dibawa main. Sebab dia bawa main tu dia akan jadi betul. Contohnya apa? Nikah. Lepas tu cerai. Lepas tu rujung. Ini benda-benda yang tak boleh. Kalau kita sebut pun dia akan jadi. Sebab itu nak bergurau, carilah benda yang lain. Jangan cakap kalau awak buat ni, jangan cakap saya boleh cerai kau jika jika jangan main jika takut nanti kita terlepas percakapan, dia akan jatuh talak betul. Dah bila jatuh talak, itu menangis dah pula. Lepas tu jadi mangsa ni yang ustaz lah. Saya baru ceraikan bini saya. Ceraikan bini saya. Dia pukul 3 pagi ni, saya nak duduk dalam rumah ke? Duduk dalam rumah. Besok je bang. Ustaz jangan main. Ini saya tanya buat hukum ni. Kita pula yang kena marah. Dia yang bercerai, kita kena marah. Sebab itu nak bergurau, carilah gurauan yang baik. Kita sebut tadi dah, gurauan yang baik. Jangan buat gurauan cerai lah dan sebagainya yang boleh betul-betul jatuh talak. Bila jatuh talak nanti dia akan jadi susah. Masalah ni bukan masalah kecil. Masalah yang besar, dia melibatkan diri kita, pasangan kita, keluarga kita dan masyarakat. Jadi kita kena jaga baik-baik. Nak gurau, guna yang lain lah. Jangan main-main cerai lah. Baik, Alhamdulillah. Sepanjang lebar kita berbicara tentang akhlak lawak dua makna. Dan banyak lagi soalan yang akan kita kongsikan. Antaranya selepas ini berkenaan dengan satira halus menerusi sindiran, karikatur, animasi dan sebagainya. Dengan tujuan untuk mendidik tetapi ada makna yang lain. InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ini. Anda terlepas siaran ataupun info daripada awal, catch up ataupun tonton semula. Tanyalah Ustaz menerusi aplikasi tonton dengan muat turun di aplikasi tonton, dan anda boleh langgan segera
dan kita minta jasa baik tuan-tuan untuk sebar luaskan, mudah-mudahan ramai lagi yang dapat ataupun sama-sama muat turun aplikasi tonton dan langgan segera. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil Ustaz, kita akan berjeda ataupun tamat siaran TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya, insyaAllah. Bersopan santun sepanjang masa, orang bersantun disenangi teman. Sayangi pantun pusaka bangsa, peliharalah pantun ke akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan Tanyalah Ustaz. Kita masih lagi membicarakan akhlak lawak dua makna bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Dan Fadil Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz. Banyak lagi yang kita nak raikan soalan daripada sahabat-sahabat kita. Tapi sebelum itu, tadi sebelum kita tamat di TV3, ada satu situasi di mana setengah orang kreativiti yang dimiliki itu dizahirkan, diluahkan dalam bentuk kartun ataupun karikatur dan animasi yang ada jenaka ataupun sindiran. Jadi dipanggil juga sebagai satira halus melalui kartun ataupun karikatur, Ustaz. Jadi penerimaan orang tu terkadang berbeza. Sedikit pencerahan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat apa pesan Nabi SAW kepada kita, satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sebut dalam hadisnya, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, iaitu orang Islam yang paling utama ialah orang-orang lain selamat daripada kejahatan, iaitu apa? Lisannya dan tangannya. Ingat baik-baik. Okey. Kita nak melukis apa saja boleh, sila. Kita nak buat apa saja boleh. Tapi ingat, kalau kita niat kerana Allah, kita niat untuk mendidik, itu adalah satu sindiran melalui karikatur, maka boleh tak hukumnya harus. Boleh, tak ada masalah. Dan kalau benda itu jadi baik, dapat pahala lagi. Okey. Tapi andainya tujuan kita memang betul, tapi dengan hal demikian boleh merosakkan hubungan, boleh tersindir dia, boleh tercedera hati dia, maka waktu itu hendaklah kita lebih berhati-hati. Betul. Jangan ikut suka kita je dah. Ikut suka kita lukis apa-apa je ikut suka kita. Sebab apa? Nabi sebut, sepatutnya kita sebagai orang Islam yang terutama ialah orang lain tu selamat daripada lisan kita dan penulisan kita ataupun tangan kita. Oleh sebab itu, siapa-siapa nak berbicara, siapa-siapa yang nak menulis, nak melukis dan sebagainya, tolong jaga baik-baik supaya perkara itu boleh diterima semua masyarakat. Contohnya macam Piramli lah. Dia buat satu filem, daripada anak kecil sampai orang yang berjawatan tinggi pun, maka dia boleh terima. Sebab apa? Sebab dia mengkaji terlebih dahulu, dia menggunakan kebijaksanaannya dan dia fokus bagaimana untuk merawat penyakit masyarakat dengan apa? Dengan lawak ataupun dengan penulisan, dengan panggung, dengan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya untuk dapat kebaikan. Jangan salah langkah, jangan salah tulis, jangan salah kita melukis, kerana kalau hal demikian boleh pecah hati, boleh merosakkan. Kita tujuan kita baik, rupanya takut mengundang keburukan di masa akan datang. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Seiring berjalannya waktu dan juga zaman, sindiran itu bertukar-tukar wajah. Ada yang dalam bentuk perkataan, ada dalam bentuk sindiran melalui kartun, animasi dan sebagainya. Itulah keindahan dan juga rezeki, nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kita gunakan ke jalan yang baik, mudah-mudahan mampu untuk mendidik masyarakat, insya-Allah. Baik Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Untuk soalan yang berikutnya, kita ada Izara di Facebook. Ustaz, bagaimanakah hukumnya sekiranya lawak jenaka bagi lelaki Islam memakai pakaian wanita sebagai modul untuk pementasan? Niat mereka hanyalah untuk membuat orang awam terhibur semata-mata sahaja. Apakah matlamat tidak menghalalkan cara tersebut? Apakah ada kelonggaran kerana secara realiti bukanlah menjadi wanita hanya sekadar hiburan semata-mata untuk menghiburkan orang ramai? Dan bagaimanakah perspektif atau sudut pandang Islam dalam perkara ini, Ustaz?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zara, ini satu soalan yang sangat baik. Betul, kadang-kadang kita tengok orang melawak ni dengan dia lelaki tapi dia pakai dia perempuan dan sebagainya, pakai baju baju kurung dan tapi sebagainya. berbisai pula tu. Okey, baik. Kita kena pada asas balik pada asas kita. Maknanya asas yang pertama, tidak harus pakaian lelaki menyerupai pakaian wanita atau sebaliknya. Maka itu dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebut, daripada hadis Imam Bukhari, Nabi sebut, la ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatal rajuli. Maknanya disebut Rasulullah SAW telah melaknat, iaitu lelaki yang meniru-niru pakaian perempuan dan wanita-wanita yang meniru, iaitu meniru perbuatan atau pakaian lelaki. Maka pertama dilaknat oleh Nabi SAW. Itu asas hukum. Maka tak bolehlah kita lelaki-lelaki. Sebab itu kalau kita tengok juga, tadi cerita bab piramidi saya suka. Ada cerita bab berkaitan dengan perkara kedua saya sebut, iaitu cerita pasal piramidi. Seniman bujang lepuk. Ingat tak waktu Aziz nak screen test? Kan? Dia kata, tuan, saya tak boleh tak ada perempuan, tak boleh berlakon. saya tak ada perempuan, saya tak boleh berlakon, tuan. Kan? Maka apa kata tuan director? Tak apa, Omar sini Omar. Tak apa, kau boleh jadi perempuan. Jadi dia pula bercakap, okey, rambut yang kerinting, rambut hitam ikan maya. Hidung memacul bak seludang. Lepas tu baju batik berseluar Yankee. Baju berseluar Yankee hitam. Betul. Kan? Maknanya dia tak perlu pun, tidak ada keperluan pun. Betul. Maknanya orang faham. Kalau kau buat macam tu, orang faham. Itu hebatnya piramidi. Sebab itu saya sebut tadi, maknanya dia study watak tu dan dia orang yang bijak. Dia kata kau tak perlu pun. Bayangkan Umar pun jadilah. Kan? Tak perlulah kau jadi perempuan yang bermisai tebal. Okay? Ya, Umar pun confident je. Umar pun jadi takut pula kan. Benda ni betul real ni. Okay. Yang ketiga, ingat, iaitu bab berkaitan dengan hal demikian, ia boleh mengelirukan. Takut terbiasa dengan perkara yang salah walaupun tujuan lawak. Jadi dah biasa. Sebab tu anak kita ni pun kena faham juga tau, anak-anak kita. Dia tengok isteri kita pakai tudung, saya ada anak kecil pakai tudung kan. Lepas tu dah dia pun nak pakai tudung. Saya cakap tak boleh, awak lelaki awak tak pakai tudung. Tak, habis mama boleh pakai tudung. Dia perempuan, awak lelaki, nak faham kan tu. Tapi apabila nanti kalau pementasan dan sebagainya untuk buat lawak, akhirnya dia dah jadi normalisasi lah, dah normalisasi biasa. dosa. Biasalah. Yang sedap tu hukum, biasalah. Takkan tak boleh. Asyik tak boleh je. Alah gurau je. Alah gurau. Yang sedap tu dia marah kita. Asyik tak boleh je. Asyik tak boleh je. Okey, itu yang keempat. Yang kelima iaitu apa? Itu ketiga. Yang keempat, kena takut menjadi contoh serta ikutan yang salah. Kesannya amat bahaya. Betul. Jadi akhirnya nanti kita nak buat pementasan kat sekolah, nak buat kita ambil pelajar-pelajar kita untuk congkel bakat. Tak apalah cikgu, saya jadi watak perempuan. Perempuan kan ada. Kan? Ini kita kena faham tahu benda-benda ni. Dan yang kelima iaitu apa? Boleh harus berpakaian apabila pakaian disebut unisex. Maknanya iaitu apa? Boleh lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Tak ada masalah pun. Cuma jangan kita serupakan lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki, maka itu adalah ditegak dalam Islam dan ia mengundang masalah yang besar nanti dalam hidup beragama kerana kita tak dapat beza antara perkara yang buruk dengan perkara yang salah. Wallahu alam. Jadi pendek kata, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itu yang betul. Itu yang betul. Baik. Betul. Okey. Seterusnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada Siti Nurbayah di Facebook. Ustaz, adakah dibolehkan kita membuat video yang dianggap sebagai bahan lawak atau jenaka di media sosial yang diambil daripada reaksi muka atau mimik muka, gaya atau mungkin kejadian spontan orang awam atau orang yang dikenali di Malaysia seperti selebriti untuk diviralkan atau ditularkan yang mungkin boleh menjadi tontonan lawak yang disukai untuk ditonton tanpa pengetahuan mereka. Ustaz, dia ada macam dalam WhatsApp tu dia ada emoji tu yang dibuat betul. GIF dia panggil GIF betul, kan. Jadi gambar bergerak dan sebagainya tanpa pengetahuan orang tersebut mempunyai tubuh. Sedikit pencerahan Ustaz. Asasnya tadi sebut Nurbayah. Asasnya kita kena tahu apa Nabi sebut. Nabi sebut waman satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keaiban, seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup keaiban tu daripada dunia sampai akhirat. Itu asasnya kita faham. Sebab itu tak salah kita nak buat bahan lawak untuk kita upload ataupun kita sebarkan dekat media sosial selagi mana ia bermanfaat. Satu. Yang kedua, haram jika kita lakukan hal demikian, dia akan terbuka aib
dan akan jadi bahan lawak. Orang tu tak tahu pun. Betul. Muka tu dijadikan muka kambing. Mukanya muka kambing. Betul tahu. Ini berlaku. Jadi waktu tu dia terbuka aib dah, dan orang akan menghina dia. Yang sedap tu orang tahu, muka patut aku tengok dia macam kambing, tiba-tiba je. Maka waktu tu itu haram tahu. Kita menanggung dosa. Kalau 1000 dipanjangkan 1000 pada 1000 telefon yang lain, 1000 dosa kita dapat tu. Jangan dosa kita berantai. Dosa berantai. Ini bukan surat berantai, betul. Dosa berantai. Okey. Lepas tu kita kena selalu ingat diri kita ni, jangan kita gembira dengan iaitu apa, dengan keaiban orang lain. Jangan kita gembiralah. Mungkin kita tak buat tapi kita dapat. Daripada tak terbayang pula benda tu, dah kita pula jadi apa, jadi prasangka yang tak bagus, dan kita pula seronok pula. Maka bila kita ni mula bergembira dengan perkara yang buruk, sebenarnya itulah iaitu racun syaitan yang pertama untuk merosakkan diri kita dan menjadikan kita hamba Allah yang kita minta supaya Allah beri kita hidayah, tapi Allah tarik hidayah dengan hal-hal yang demikian. Wallahu alam. Ada dulu saya pernah dapat gambar tu gambar akak-akak nurse kita, tapi ada dalam grup WhatsApp. Jadi diedit, diletakkan caption yang kurang enak lah Ustaz. Bayangkan kalau itu anak perempuan kita ataupun mak kita, kakak kita dan sebagainya. Yang sedap tu dia tak tahu tu gambar tu. Ustaz. Jadi itu satu perkara yang perlu kita perhalusi dan kita muhasabah lah. Kita jaga. Betulkan yang biasakan yang betul Ustaz. Itu yang betul. Itu yang betul. Okay. InsyaAllah kita akan kembali selepas sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu dan keliru. Kita berehat seketika. Amin. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan perempuan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah untuk kita meneruskan diskusi perbincangan topik kita, iaitu akhlak lawak dua makna ataupun double meaning humor lah, boleh difahami juga dengan perkataan tersebut. Baik Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita, terutamanya di Facebook yang bertanya Ustaz. Contoh, dia ada soalan daripada Mak Eton ni menarik juga untuk kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lawak yang bagaimana yang dibolehkan dalam Islam? Contohnya, Mak Eton bagi contoh, mentang-mentang malam ni malam Jumaat, cepat aja nak tidur, atau rajin lain macam hari ni, dia kata nak upah lah tu. Adakah ianya boleh dibuat jenaka ataupun lawak sesama kawan-kawan yang berlainan jantina? Mohon pencerahan Ustaz. Ini sesama jantina yang berlawanan Ustaz, yang bukan mahram dan sebagainya Ustaz. So, perlu diperhalusi Ustaz. Mak Itun tanya macam ni, aku nak kena jawab sebenarnya. Okey Mak Itun, kalau kita bercakap hal demikian dengan isteri kita, tak ada masalah pun. Anak kita pun dia 18 set ke bawah, dia tak akan faham, tak apa. Jangan benda itu, iaitu apa, seolah-olah kita membuka aib kita. Sedangkan hubungan kita dengan suami isteri haram untuk kita beritahu dan menceritakan kepada orang lain. Kan? Saya nak balik tahu cepat ni sebab apa? Bini dah telefon ni, bini dah mandi. Contoh. Itu. Kita tak boleh sebut tu. Sebab apa? Sebab maknanya kita mula menceritakan apa yang akan berlaku dekat rumah. Tak boleh. Maknanya memang Islam tak benarkan. Nak bergurau tu, bergurau lah. Tengok Nabi SAW pun bergurau. Nabi kalau bergurau dengan Sayyidina Ali lagi. Satu ketika Nabi makan korma kan dengan Sayyidina Ali. Ini dicontohkan. Contoh Nabi bergurau. Lepas tu, Sayyidina Ali makan banyak tau. Sebab tu biasanya dia kumpulkan biji dia kan. Jadi bila dah makan banyak tu, Sayyidina Ali pun ambil lah biji tu, taruh dekat Nabi. Kan, dekat Nabi. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah makan banyak ni. Kenapa? Dia kata, sebab biji tamar tu banyak Rasulullah. Dia kata, Nabi cakap memang aku makan banyak, tapi kau Ali lagi banyak. Kenapa? Sebab apa kau makan dengan biji-biji sekali kan? Kan? Benda tu memang gembira dan benda tu betul. Kan? Benda tu itu boleh lah, itu contoh yang baik. Namun kalau kita bawa dalam hal rumah tangga kita, antara kita dengan apa isteri pasangan, tak ada masalah. Wow, awak lain macam lah, meranggi lah. Daripada harimau selatan jadi kucing, kucing Parsi. Tak apa, tak ada masalah pun. Ini malah apa, Jumaat tak ada masalah dengan pasangan.
Tapi kalau benda itu dibawa keluar daripada rumah tangga kita ataupun orang lain yang mendengar, takut ia menjadi satu senda gurauan yang mana benda itu jadi fitnah dan jadi tak baik, dan kita tengok benda itu akan merosakkan akhlak antara kita. Wallahu a'lam. Betul, Ustaz. Allahu akbar. Jadi jangan kita biasakanlah tabiat-tabiat seperti itu, terutamanya di pejabat ataupun rakan sekerja, Ustaz. Kadang-kadang gurauan itu dianggap alah gurau kawan-kawan kerja kan, tak boleh dia kata. Jadi dibiasakan benda itu, Ustaz. Jadi perlu diperbetulkan itu. Baik. Dan seterusnya, Ustaz, soalan daripada sahabat kita, mungkin kita boleh raikan lagi. Ashwis Aziz, ni jarang tanya ni first time rasanya di Facebook. Baik, seperti kata pepatah, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Bagaimanakah caranya untuk kita jaga dan lebih berhati-hati dalam bergurau, tidak kira dengan siapa, di mana, agar tiada yang terguris? Dan yang kedua, apakah nasihat Ustaz jika ada segelintir daripada kita yang gemar lawak dua makna ini, dan apabila menyedari akan lawaknya itu membuatkan pihak lain terasa hati dan sebagainya, dengan mudahnya dia nak cover semula, ataupun dia nak ambil hati balik percakapannya itu dengan berkata alah gurau je, Ustaz. Jadi bila dah terlajak tu, mulalah cari 1000 alasan untuk memperbetulkan kembali keadaan itu, Ustaz. Sedikit pencerahan. Betul, sebab itu terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya binasalah badan ini. Sebab itu jangan, kena jagalah. Okey, ada saya nak sebut, kita kena akui semua kita ni punya kelemahan. Kita kena akui itu pertama, kita punya kelemahan. Dan tak semua yang kita lakukan semua orang suka dan gembira. Itu kena ingat baik-baik. Tak semua yang kita lakukan orang suka dan gembira. Dan begitu juga, jika dengan lawak itu orang menjadi marah, terasa hati, boleh sentap, ada 5 perkara yang kita kena buat. Pertama iaitu apa? Hendaklah kita berhenti daripada meneruskan lawak dan jenaka tersebut. Dah orang tak suka, tak payahlah kau panjang-panjangkan. Itu kena faham kan? Satu. Dan yang kedua, cari waktu yang baik untuk minta maaf. Akui kesilapan. Kita dah buat silap, aku lagi sabar. Minta maaf. Mungkin hari tu saya bergurau awak, mana berlebih-lebihan pula, terlanjur pula. Maka waktu tu mungkin awak terasa, saya minta maaf lah. Kan? Kita kena akui lah kesilapan, kita minta maaf. Yang ketiga, iaitu apa? Pilih pendekatan yang baik agar sindiran menjadi nasihat yang baik. Kita nak buat apa juga pun, kita kena pilih, iaitu apa? Sindiran yang baik untuk dia menjadi manfaat. Kita yang nak lakukan, kita kena jadi orang yang pandai memilih. Dan begitu juga, kita tak mau juga disakiti, diaibkan. Begitu juga orang lain. Kita ingat tau, kita kena akui. Kita tak suka orang hina kita, tak suka orang sindir-sindir kita kan. Kan? Alah, Islam konon, tapi penyakit banyak. Tiba-tiba dia terguris kat sini, terguris kat ni kan. Maknanya kita tak suka. Orang lain begitu juga. Dan ingat iaitu apa? Kita lebih kena berhati-hati di masa akan datang supaya kita jadi orang yang peka dalam kehidupan dan hidup bermasyarakat. Khususnya hidup beragama dalam bermasyarakat. Ini kita kena jaga. Sebab itu jangan mudah nak bercakap, mudah nak ni menulis dan sebagainya. Dan Allah sebut dalam surah Qaf ayat yang ke-18, ingat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah salah satu ucapan pun yang diucapkan melainkan adanya pada iaitu malaikat yang menjadi pengawas kepada kita, iaitu raqib dan atid. Kenapa Allah sebut hal demikian? Maka kita kena jaga perkataan kita, kerana ada yang menulis, ada yang sentiasa memerhatikan kita. Disitulah dengan lisan kita ni yang Allah jadikan supaya jadi baik dan boleh jadi bagus. Dan kalau kita silap, dia akan jadi rosak, dan biasa boleh kita jadi orang yang kufur kepada Allah, minta jauh daripada hal yang demikian. Wallahu a'lam. Kalau dah terlajak, Ustaz, contoh kita nak cover balik jugalah, sebagai soalan yang Ashwi tanya tadi. Macam mana nak buat kalau orang tu berkeras juga tak nak maafkan kita? Jadi macam mana nak move on? Tujuan saya sebut tadi, iaitu apa? Pertama, kita kena cari masa yang baik, kita kena minta maaf. Minta maaf, usaha kita. Dimaafkan tu, itu usaha, itu kerja hak dia. Kan? Macam kita buat apa hal berkaitan dengan dosa dengan Allah Ta'ala, kita minta ampun lah. Betul. Allah ampunkan. Kalau kita buat dosa dengan manusia, kita minta ampun. Betul. Kalau dia maafkan, Alhamdulillah. Kalau dia tak maafkan, kita dah ada usaha untuk minta ampun kepada dia, minta maaf, dan kita janji kita tak akan ulangi hal demikian. Mungkin waktu hati dia tengah panas, nanti tak tidur, betul juga, siap juga, maafkanlah. Kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita semua. Allah Alam. Mungkin dia tak cakap kat kita, dia dah maafkan, tapi dia diam je
je kan Ustaz. Yalah, kita pun tahu bab berkata kalau fitnah kita apa kadang-kadang rabak hati ni. Lepas tu tiba-tiba dah minta maaf. Kan? Senang-senang gitu kan. Senang-senang kan. Tegur dia juga hati. Seperti juga Nabi SAW dengan yang membunuh Hamzah tu kan. Ya. Wahsy kan. Tapi sebut kan, makna kau jangan lalu depan aku kan, perkara apa. Bukan takut teringat benda tu. Nabi maafkan. Nabi memang pemaaf. Jadi kita kena contohi Nabi lah. Tapi kemanusiaan kena jaga. Bab kemanusiaan kena jaga. Jadilah orang yang sensitif dan menjaga sensitiviti orang lain. Biarlah gurau itu kena pada tempat. Ustaz. Baik, kita ada Mas Rifah Nur Jamain Ustaz di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah berdosa orang yang membuat lawak atau jenaka sebenarnya niat untuk menyindir? Adakah perbuatan itu dikira sebagai mengumpat kerana menyebut sesuatu yang aib di belakang saudaranya yang lain? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Menarik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Rifah. Okey, benda ni kalau kita lihat, kita kena fahamlah satu perkara yang disebut Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadisnya itu apa? Al-mu'minu miratu akhi. Iaitu seorang mukmin ada cermin bagi apa? Bagi saudaranya. Okey. Iza ra'a fihi aiban, jika kau melihat padanya itu ada satu keaiban atau satu keburukan, iaitu aslahu, hendaklah engkau perbaiki. Itu asas itu asas. Sebab itu kita ni dilarang menjatuhkan, iaitu menjatuhkan maruah, membuka aib dan merosakkan hubungan antara kita. Itu asas, tak boleh sama sekali. Ini asal, sebab yang gembira ialah syaitan. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat, iaitu apa? Kita kena faham, tak semua orang sempurna, okey? Dan tak suka disindir serta didedahkan aibnya, walaupun dengan cara melawak atau sindiran. Kadang orang tak suka. Betul. Kenapa kau tak boleh jumpa aku duduk diam-diam, baik-baik bercakap, lagi baik daripada kau nak sindir-sindir, kau nak cakap-cakap. Ini bukan pemalas, berat lutut tiba-tiba. Yalah, memang dia dia nak basuh pinggan kat rumah orang macam malu, tapi rupa disindir dengan belantu-belantu yang lain kan. Ini berat pula. Oh, ini kuku panjang tiba-tiba pula. Kau boleh cakap, ni kat rumah mak ni kita sama-sama lah. Boleh benda tu. Tak semua orang nak suka bab sindiran. Okey, yang kedua. Dan yang ketiga, ya kan, bila mana kita silap langkah, kita akan jadi orang yang hilang hormat antara kita. Patutnya kita bolehlah berbincang baik, tapi pasal hal demikian, hilang hormat. Sebab itu ingat berhalusi sindiran kita tu kena jaga. Dan yang keempat, kalau benar ada aib, kita kena tutup aib dan terus mendidik. Kita tengok, memang kita punya adik ni memang ada keaiban, kita terus didik lah. Taklah kita sindir-sindir, taklah kita nyerca, nista dan sebagainya kan. Okey, itu. Dan ingat, bagi yang kelima, bagi yang ada aib, macam kita ada aib kan, maka apabila katakanlah orang sindir ke, orang tegur ke, melawak pasal kita pun, pertama hendaklah kita perbaiki diri, berlapang dada, dan kita sedia menerima teguran. Kalau kita ada buat hal demikian 5 perkara ini, insya-Allah kita akan dapat satu masyarakat, satu rumah tangga yang rukun dan damai. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan saudara Ustaz, kita telah pun berada di penghujung siaran. Rasa macam nak bagi pantun lah sebelum Ustaz nak bagi kesimpulan tu. Ada satu pantun yang rasa kalau tak sebut ni, tak jual ni, rasa macam tak sempurna siaran kita hari ni Ustaz. Jual dengan ni, bukan jual dengan saya, jual dengan penonton. Baik, kalau duduk di dalam surau, ingat-ingatlah membaca kitab. Kalau duduk bersenda gurau, ingat-ingatlah tersalah cakap Ustaz. Allahu Akbar. Jadi Ustaz nak beli sekarang ke nanti? Saya serahkan kepada penonton. InsyaAllah nanti para penonton boleh beli, komen atau di Facebook tu jual. Beli semula, insyaAllah saya akan jual lagi nanti insyaAllah. Baik Ustaz, bila sebut tentang lawak dua makna, mungkin khulasah ataupun kesimpulan keseluruhan apa yang kita bicarakan pada hari ini dan 3 pelan tindakan yang boleh dijadikan azimat dan juga amalan untuk kita bersama Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita kena kembali kepada sirah Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW bergurau dengan seorang perempuan yang tua, maka perempuan yang tua itu sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah supaya Allah masukkan aku ke dalam syurga. Maka dijawab oleh Nabi SAW, wahai ibu, sesungguhnya orang tua tak masuk syurga. Maka bila mana dia dengar Nabi sebut macam tu, dia pun menangis. Macam mana ni, aku ni tak boleh masuk syurga, sedangkan aku minta Nabi. Maka Nabi disuruh beritahu kepada ibu tu,
ahbiruha annaha la tadhuluha hiya ajuzun, iaitu beritahulah kepada dia bahawa sesungguhnya orang tua dia tidak akan masuk syurga. Kerana apa? Kerana Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga 37, iaitu apa? Iaitu inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqaran urban atraba, iaitu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami mencipta wanita-wanita yang syurga itu dengan penciptaan yang baru, dan kami jadikan mereka itu dalam keadaan yang dara, yakni muda, dan dia amat mengasihi suaminya yang ada sebaya dengannya. Maknanya Nabi sebut orang tua tak masuk syurga sebab apa? Besok ke akhirat semuanya kita muda. Pertama, melawak ni kena dengan cara yang betul dan yang mengembirakan. Sungguh pun kita tengok bila perkataan Nabi SAW yang pertama tu, dia jadi terguris hati ibu tersebut, tapi Nabi tadi sebut cover balik. Nabi sebab apa? Sebenarnya orang tua tak masuk syurga sebab apa? Semua besok kita akan hidupkan dengan muda. Jadi besok ibu pun dia akan jadi muda, dia akan masuk ke dalam syurga. Itu satu. Dan yang kedua, ingat, jagalah lisan, kerana dengan lisan kita ini iaitu apa? Akan lahir bahasa yang baik, suara yang bagus, dia akan lahir kegembiraan dan mengubat kedukaan, dia akan menjadi penawar kepada luka kita, dan dengan lisan ni dia akan jadi pahala dan dosa. Dan ingat baik-baik, dengan lisan juga kita akan boleh masuk syurga, dan minta jauh daripada Allah Ta'ala. Dengan lisan juga boleh seorang itu masuk neraka. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, berdoalah kita supaya menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, supaya Allah beri hidayah dan taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa diberi oleh Allah Ta'ala kebaikan pada diri, pada lisan, dan begitu juga kepada anak cucu keturunan kita dan masyarakat kita, mudah-mudahan jadi baik. Dan akhirnya sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nastahfizuka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana kulla shay'in a'tatana. Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal buhri wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafriqana min ba'dihi tafriqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wa ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah dan juga seluruh para penonton yang mengikuti siaran kita pada hari ini. Ayo sama-sama kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul sehingga berjumpa lagi. Amin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak.